Okey, baik. Kita kembali waktu ini untuk berkongsi tentang memperkasa pendidikan negara di persada antarabangsa, di mana untuk dimaklumkan mana pihak KPT sendiri telah pun terbang ke Dubai untuk adanya expo di sana dalam mempromosikan KPT yang ada di dalam negara kita di sana. Okey, jadi kita nak berkongsi lebih lanjut tentang perkara ini bersama dengan tetamu kita. Kita terus saja memperkenalkan yang berbahagia Datuk Syahrudin Abu Sohar yang juga merupakan Setiausaha Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Kementerian Pengajian Tinggi. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Terima kasih bersama dengan kami. Waktu yang sibuk juga untuk KPT bukan saja di Expo Dubai tetapi juga di Aspirasi Keluarga Malaysia di KLCC. Tapi penumpuannya adalah sudah pasti Expo Dubai 2020. Dan untuk KPT sendiri bagaimana yang dirancang untuk Expo Dubai? Okey, terima kasih saudara dan saudari pengacara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada pihak RTM yang memberi ruang pagi ini kepada Kementerian Pengajian Tinggi untuk bercakap mengenai topik memperkasa pendidikan tinggi di persada antarabangsa. Sempena Minggu Pendidikan Expo Dubai 2020 dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Expo Dubai ini merupakan expo dunia ataupun World Expo yang julung kali diadakan di rantau Timur Tengah. United Arab Emirates telah dipilih sebagai tuan rumah bagi penganjuran expo ini yang diadakan di Dubai Exhibition Centre, Dubai. Kementerian Pengajian Tinggi telah dilantik untuk menjadi Kementerian Peneraju, manakala Education Malaysia Global Services (EMGS) dilantik sebagai agensi pelaksana bagi Minggu Pendidikan pada 13 hingga 18 Disember ini. Penyertaan Malaysia kali ini akan membuka lebih banyak peluang-peluang kerjasama strategik dengan negara-negara rantau Timur Tengah khususnya dan negara-negara lain amnya. Sebagai Kementerian Peneraju, Kementerian Pengajian Tinggi perlu menyelaras penyertaan dari universiti-universiti awam dan swasta, agensi kerajaan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia, serta syarikat-syarikat perancis pendidikan, terutamanya pendidikan awal kanak-kanak, memandangkan Minggu Pendidikan ini turut meliputi sektor pendidikan asas dan pendidikan awal kanak-kanak selain pendidikan tinggi. Okey, baik. Dan kita ingin tahu juga matlamat ataupun visi dan misi utama penyertaan di bawah kluster Minggu Pendidikan Expo 2020 Dubai yang akan bermula pada hari Isnin ini nanti, 13 hingga 18 hari bulan Disember. Antara visi Expo ini ialah mempromosikan institusi pengajian tinggi Malaysia yang bertaraf dunia. Yang keduanya, kita juga ingin mempromosi dan memperluaskan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak antarabangsa. Dan juga yang ketiganya, kita mempergiatkan perkongsian pengetahuan dan amalan terbaik. Dan kita juga telah menetapkan sasaran ataupun kita panggil KPI dan ROI. Okey, untuk Expo ini, sasaran ROI kita ialah ditetapkan juga oleh MOSTI bagi pendidikan adalah sebanyak 500 juta ringgit. Berdasarkan unjuran untuk penyertaan Expo Dubai ini, dijangkakan sebanyak 575 juta ringgit akan dapat dicapai pada tahun yang keempat nanti. ROI ini meliputi pelaburan dan pulangan dalam aspek pendidikan awal kanak-kanak, pendidikan asas dan pendidikan tinggi. Bagi Kementerian Pengajian Tinggi dan Universiti Awam, berdasarkan unjuran untuk tempoh 5 tahun yang melibatkan Universiti Awam dan agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, sebanyak 179.66 juta ringgit akan dicapai pada tahun yang kelima nanti. Sasaran ini adalah berdasarkan kepada yang pertamanya unjuran kemasukan pelajar antarabangsa, ini lebih kepada bayaran yuran lah. Dan yang keduanya peningkatan pengiktirafan institusi pengajian tinggi. Yang ketiganya berkaitan dengan hasil kolaborasi melalui MOU, Memorandum of Understanding, pelaburan asing, perluasan rangkaian kerjasama dan perkhidmatan. Okey. Yang berbahagia Datuk, mungkin boleh dijelaskan sedikit berkenaan penyertaan dan juga program yang akan diketengahkan sepanjang Minggu Pendidikan ini. Okey, bagi keseluruhan penyertaan untuk Minggu Pendidikan
Expo Dubai ini, kita ada 34 penyertaan yang melibatkan 8 agensi kerajaan di bawah Kementerian Pengajian Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan. Kita ada 11 institusi pendidikan tinggi awam, kita ada 7 institusi pendidikan tinggi swasta dan 8 syarikat-syarikat perancis pendidikan. Ya. Tema bagi Minggu Pendidikan ini ialah Education for Sustainable Development dan meliputi bidang pendidikan tinggi, pendidikan asas dan pendidikan awal kanak-kanak. Program utama Minggu Pendidikan ini dibahagikan kepada beberapa kluster lah. Ya. Kita ada 4 kluster. Yang pertamanya berkaitan dengan kita sebut kluster wacana. Di situ kita ada satu program riwayat ataupun berkonsepkan forum. Dan juga kita ada 34 pocket talks dan juga satu persidangan antarabangsa. Dan seterusnya kita ada kluster yang kita panggil kluster kolaborasi. Untuk kluster ini kita ada 10 MOU yang akan dimeterai. Kita daripada 10 tersebut kita ada 8 MOU antara institusi dengan institusi dan kita ada 2 MOU yang melibatkan business to business. Dan juga untuk kluster ini kita ada mesyuarat 2 hala serta kita ada juga mengadakan yang kita namakan Education Agent Workshop. Dan seterusnya yang ketiga kita ada kluster pameran. Untuk kluster pameran ini kita ada produk-produk kita lah yang kita pamerkan dan juga kita ada memaparkan pameran-pameran dalam bentuk panel digital. Okey, dan yang keempatnya kita ada kluster business matching. Ini kita akan mengadakan pertemuan lah di antara pihak-pihak kita dan juga pihak luar di sana. Dan di samping itu kita juga ada lawatan. Lawatan ni kita melawat pavilion yang lain dan juga mereka datang ke pavilion kita. Di samping itu lawatan ni juga kita melibatkan program yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah di sana yang melawat kita punya pavilion. Okey, apabila tentang aktiviti-aktiviti yang dilangsungkan itu, ia termasuk juga dari segi program, bentuk kerjasama dan sebagainya. Kita nak tahu juga dari segi bentuk kerjasama yang akan diperoleh semasa Minggu Pendidikan Expo 2020 Dubai ini. Ya, sebenarnya kerjasama ni seperti yang saya telah sebutkan tadi lah berkaitan dengan MOU ni terutamanya. Kita ada 10 MOU yang akan dimeterai sepanjang Minggu Pendidikan berlangsung. Dan antara skop MOU ni dia meliputi akademik dan research, student recruitment, teknologi transfer, open and distance learning, franchise program, research grant dan student mobility. Pementerian MOU akan membuka lebih banyak peluang kerjasama antara negara dan juga antara institusi di Malaysia dan juga di luar. Dan juga ianya akan melibatkan pertambahan pelajar antarabangsa dan pelaburan akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negara kita. Di samping itu, kita juga dapat merealisasikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan serantau melalui pertukaran pengetahuan dan hasil penyelidikan. Kita juga menjalin usaha-sama dan kolaborasi antara pihak-pihak yang mengambil pelajar di sana dan juga institusi pendidikan kita di Malaysia yang diterajai oleh EMJS yang saya sebutkan tadi. Kita menyasarkan 10 hingga 15 syarikat ataupun agensi yang mengambil pelajar di luar ataupun di sana di United Arab Emirates dan juga di Timur Tengah akan menjalin kerjasama dengan EMJS. Selain itu, mesyuarat 2 hala juga akan diadakan sepanjang Minggu Pendidikan ini, di mana beberapa rancangan kolaborasi akan turut dibincangkan dengan negara-negara luar. Universiti ataupun syarikat yang terlibat juga akan mengadakan business matching dengan counterpart masing-masing dari seluruh negara dan juga di luar sana lah, di luar yang melibatkan pihak-pihak di luar negara bagi meninjau peluang-peluang kolaborasi yang ada. Ya, yang baru bagi Datuk, mungkin soalan seterusnya juga berkenaan tentang program-program di bawah penekanan tentang pendidikan asas dan juga pendidikan awal kanak-kanak. Jadi apakah perinciannya yang boleh dikongsikan?
Berkaitan dengan perkara ini, iaitu pendidikan, kita sebut pendidikan lestari ini bermula dari peringkat awal perkembangan kanak-kanak. Ini selaras dengan hala 7 Sustainable Development Goals UNESCO yang keempat, iaitu pendidikan berkualiti. Institusi pendidikan atau agensi berkaitan yang bertanggungjawab untuk menyediakan pendidikan awal kanak-kanak ataupun kita panggil Early Childhood Education, ECE, melalui beberapa kaedah pengajaran dan pembelajaran termasuklah menerusi platform digital. Penyedia perkhidmatan membantu memberi penyelesaian kepada cabaran yang dihadapi oleh guru, murid dan ibu bapa berhubung pembelajaran dalam talian. Sehubungan dengan itu, Gains Education Group dan CIC Group akan mewakili sektor pendidikan asas bagi Expo Dubai kali ini. Terdapat beberapa program yang melibatkan aktiviti seperti pelancaran produk ataupun produk launch, dan yang keduanya kita ada juga melibatkan Pocket Talks. Kemudian kita ada berbagai-bagai program yang dilakukan di sana, dan juga kita ada sistem pendidikan asas talian yang akan dilancarkan dan diperkenalkan oleh syarikat-syarikat yang menyediakan pendidikan awal kanak-kanak tersebut. Antaranya kita akan melancarkan produk yang dipanggil CIC Education 4.0 platform. Yang keduanya syarikat Anak Tuyu Classroom dan Smart Reader, dan ada program Smart Reader Hub. Semua sistem ini adalah bertujuan untuk memudah cara dan juga meningkatkan kapasiti proses pembelajaran dan pengajaran dalam talian. Terdapat juga MOU yang melibatkan syarikat-syarikat dari luar negara, iaitu Idrisi International School Qatar dan Sekolah Tinta Japan System Organization. Baik, jadi itu dia ya, penting juga untuk mengenalkan tentang pendidikan asas juga pendidikan awal kanak-kanak. Jadi apa jangkaan yang dimaukan terhadap penyertaan KPT dan juga kesemua agensi yang menyertai Minggu Pendidikan Expo 2022 Dubai ini, Dato'? Penyertaan dari seluruh dunia ini kali ini dia melibatkan 192 buah negara dan pelbagai organisasi antarabangsa terlibat. Semua pihak perlu mengambil peluang untuk memperluaskan lagi jaringan kerjasama strategik, sama ada dalam bentuk perniagaan, penyelidikan dan kolaborasi akademik yang berkaitan. Delegasi perlu mempromosi dan memperkenalkan peluang-peluang pengajian kepada pelajar antarabangsa bagi menarik lebih ramai kemasukan sekaligus mempertingkatkan daya saing dan memperkasakan sistem pendidikan tinggi negara. Selain itu, melalui sesi Pocket Talk, seminar, bengkel, ianya merupakan medan untuk bertukar input dan pandangan serta mempelajari amalan terbaik dari negara lain untuk mempertingkatkan lagi mutu dan prestasi Malaysia dalam dunia pendidikan di peringkat antarabangsa. Kita mengharapkan kita akan dapat menggalakkan lagi ataupun menarik lebih ramai pelajar antarabangsa untuk datang ke Malaysia dan belajar di Malaysia, sebab kita punya sistem pendidikan ataupun institusi pendidikan kita adalah setaraf dengan negara-negara maju di dunia. Ya. Okey, baik, dan kita harapkan semoga Expo Minggu Pendidikan Expo Dubai 2020 ini akan bermula pada hari Isnin ini 13 bulan sampai 18 April akan mencapai misinya, kerana untuk makluman kepada semua, pada Kementerian Pengajian Tinggi telah dilantik untuk menjadi Kementerian Peneraju, manakala Education Malaysia Global Services sebagai agensi pelaksana bagi Minggu Pendidikan yang akan berlangsung ini untuk julung kali. Okey, baik, kita ucapkan selamat maju jaya untuk pihak KPT dalam penganjuran Minggu Pendidikan untuk Expo Dubai dan juga di aspirasi keluarga Malaysia juga di KLCC, insya-Allah. Baik, kita juga nak